Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nila dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 4 dengan ahli kumpulan Nadia Natasha binti Abdul Muttalib, Clifina Cordelia anak Kelvin, Nurul Hidayah binti Bakar, Nurul Atira binti Saiful Rizal dan Behtania Adele Henry. Hai semua, saya akan mulakan pembentangan ini dengan latar belakang guru bidang kimia. Guru bidang kimia yang telah kami wawancara bernama Puan Ranizah binti Ali yang berumur dalam lingkungan 47 tahun. Beliau telah berkhidmat dalam bidang pendidikan selama 23 tahun. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan yang cemerlang, iaitu beliau merangkul ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan kepujian dalam bidang kimia dari Universiti Putra Malaysia. Manakala untuk guru bukan bidang, iaitu guru pendidikan Islam, beliau diberi nama Cik Rahana binti Abdul Rahman, berasal dari Kuching, Sarawak. Beliau berumur 34 tahun dan telah berkhidmat selama 9 tahun dalam dunia pendidikan. Beliau meraih ijazah Sarjana Muda Pendidikan dalam bidang pengajian pendidikan Islam dan melanjutkan pengajiannya ke peringkat ijazah Sarjana Pendidikan dalam bidang pendidikan Islam di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya, kita akan lihat persamaan tata atribut guru bidang kimia dan guru bidang pendidikan Islam. Kamus Bahasa Melayu mendefinisikan atribut sebagai suatu sifat atau ciri khusus pada diri seseorang. Hasil wawancara bersama dua kategori insan guru profesional, yaitu guru bidang dan guru bukan bidang, menunjukkan terdapat persamaan dalam ciri-ciri atribut di antara guru-guru tersebut. Antaranya ialah atribut berkemahiran, di mana mereka menekankan bahawa seseorang guru perlu memiliki pelbagai kemahiran, contohnya kemahiran dalam mengajar subjek di luar bidang dan juga kemahiran dalam menggunakan teknologi ICT. Selain itu, kedua-dua insan guru profesional telah memperlihatkan banyak persamaan, antaranya ialah kreatif dan inovatif, serta mempunyai minat yang mendalam terhadap mata pelajaran. Menurut mereka, dalam memikul tanggung jawab sebagai seorang pendidik, perlulah diiringi dengan keseronokan dan bukannya bebanan, dan sentiasa berfikiran positif agar pembelajaran yang dilaksanakan menyeronokkan, seterusnya dapat menarik minat pelajar. Di samping itu, Puan Ranizah dan Cik Raihana juga menerapkan atribut prihatin, jujur, serta tepat, di mana mereka prihatin terhadap perubahan yang berlaku kepada murid-murid di kelas dan jujur dalam menjalankan tugas. Seterusnya, insan guru profesional bidang dan bukan bidang tersebut juga menunjukkan atribut peramah dan tajam daya pemerhatian. Kedua-dua guru juga mempunyai persamaan dari segi sikap bertanggung jawab dan disiplin yang tinggi dalam melakukan tugas sebagai seorang guru. Akhir sekali, terdapat juga persamaan dari segi atribut merendah diri. Ini dapat dibuktikan melalui nasihat oleh kedua-dua insan guru profesional bahawa guru perlulah berlapang hati dan berfikiran terbuka, terutama sekali dalam mempelajari ilmu baharu dari guru lain yang lebih berpengalaman. Walaupun setiap guru menggalas tugas yang sama, akan tetapi mereka mempunyai atribut tersendiri yang wujud dalam diri mereka. Atribut guru bidang juga pasti mempunyai perbezaan dengan atribut guru bukan bidang. Hasil daripada wawancara yang dijalankan, terdapat beberapa perbezaan atribut yang telah dikenal pasti di antara kedua-dua guru ini. Daripada wawancara yang dijalankan, Puan Ranizah lebih banyak menunjukkan atribut seperti berkomited, kolaboratif, adaptif, ikhlas, berani, sistematik, rajin, dan tabah. Menerusi pengalaman dikongsi semasa temu bual, kami dapat melihat sifat beliau yang berkomited, sistematik, ikhlas, rajin, dan tabah dalam menggalas tanggung jawab sebagai pendidik, di mana beliau memfokuskan prinsip komitmen yang tinggi pada tugas bagi melahirkan model insan yang cemerlang. Selain itu, beliau juga memperlihatkan atribut luas, kolaboratif, dan adaptif. Hal ini terbukti di mana beliau mementingkan kolaborasi antara guru dengan pelajar bagi merapatkan jurang antara guru dengan murid dan juga guru dengan pihak-pihak yang terdapat di sekolah. Beliau juga membahas kepentingan untuk berfikiran terbuka dan berani dalam menjadi seorang guru yang profesional. Justru itu, sikap penyayang dapat dilihat dalam atribut Cikgu Raihana. Menurut Cikgu Raihana, sentuhan dari hati akan menghidupkan emosi yang lebih stabil dan positif, yang seterusnya dapat membentuk akhlak yang baik dalam diri pelajar. Model IGP Sains menekankan kepribadian IGP Sains berkualiti seharusnya sejajar dengan tabi'i sains demi membimbing murid menjadi insan yang mempunyai literasi saintifik.
Tabi'i sains ini merangkumi pandangan hidup saintifik, inquiry saintifik dan usaha saintifik. Atribut kepribadian IGP Sains boleh digeneralisasi kepada beberapa atribut utama iaitu mulia, peka, adaptif, inovatif dan kolaboratif dan apresiatif. Berdasarkan kepada hasil wawancara bersama Puan Ranizah, terdapat beberapa persamaan atribut guru bidang kimia berdasarkan model IGP Sains. Antaranya ialah kreatif dan inovatif di mana beliau sentiasa meneroka kaedah menarik bagi meningkatkan kefahaman murid dalam subjek kimia. Kedua, beliau mempunyai minat mendalam terhadap bidang kimia sejak persekolahan dan menunjukkan keturujaan tentang pelajaran sains yang diajar. Puan Ranizah juga seorang yang merendah diri di mana beliau menyedari keperluan untuk sentiasa menambah baik sahsiah selaku suri teladan kepada murid. Beliau juga memiliki daya pemerhatian yang tajam dan jujur serta tepat. Hal ini terbukti apabila beliau peka terhadap tahap penguasaan murid dan menilai prestasi mereka mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Untuk perbezaan guru bidang dengan model IGP Sains, Puan Ranizah menonjolkan atribut rajin dan tabah iaitu beliau menunjukkan sikap bersungguh-sungguh dalam memudah cara murid dalam pembelajaran dengan penyediaan bahan pengajaran yang terancang. Selain itu, beliau memiliki sifat luas, adaptif dan berfikiran terbuka di mana beliau sentiasa menunjukkan kesediaan untuk menyesuaikan diri dalam keadaan yang pelbagai terutamanya apabila dihubungi di luar waktu rasmi seperti kelas tambahan. Dan akhir sekali, Puan Ranizah mementingkan kolaborasi dan kerjasama antara guru dengan murid serta guru dengan pihak-pihak yang terdapat di sekolah. Sekarang kita akan beralih kepada pengenalan model insan guru profesional IGP Pendidikan Islam. Konsep IGP Pendidikan Islam ialah mengamalkan falsafah pendidikan Islam iaitu suatu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi menjadi hamba Allah yang bertanggungjawab untuk kebaikan dunia dan akhirat. Terdapat 3 kerangka guru cemerlang iaitu kemahiran dan kecakapan, pengajaran dan pembelajaran serta kepribadian yang melibatkan ketuhanan dan penampilan diri. Berikut merupakan persamaan guru bidang pendidikan Islam dengan model IGP Pendidikan Islam. Yang pertama ialah mudaris yang mencirikan seseorang yang suka akan aktiviti pengajaran dengan sepenuh hati. Yang kedua ialah mualim yang menunjukkan seorang guru yang sentiasa berusaha untuk membina kecerdasan intelektual, emosi dan juga rohani. Yang ketiga ialah murabi di mana beliau menerapkan nilai-nilai kemanusiaan menggunakan bahasa yang baik sepanjang sesi PDP dan menegur pelajar dengan cara yang lembut. Seterusnya, perbezaan guru bidang pendidikan Islam dengan model IGP Pendidikan Islam. Perbezaan ini ialah berkenaan dengan muadib dan mursyid di mana memberi maksud membimbing pelajar untuk mendisiplinkan diri dan berkelakuan positif. Guru haruslah berani untuk menegur pelajar yang membuat karenah tidak baik di dalam bilik darjah supaya adab yang mulia dapat disemai dalam kalangan pelajar dan juga guru. Okey, apa itu model IGP UPSI? Ia adalah merupakan satu pembangunan model pendidikan guru 3E, Engage, Empower, Emancipate kepada beberapa bahagian iaitu kokurikulum, pengajaran, pembelajaran, penilaian, kepimpinan dan juga pengalaman klinikal. Terdapat satu persamaan atribut guru bidang kimia dan pendidikan Islam dengan model IGP UPSI iaitu kreatif dan inovatif. Hal ini dapat dilihat apabila kedua-dua guru memberikan penekanan untuk melengkapkan diri dengan kemahiran pedagogi dan ICT ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Dari sisi Puan Ranizah, beliau mengatakan bahawa seorang guru STEM memerlukan kemahiran ICT yang mencukupi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dalam konteks yang lebih mudah. Dalam kata lain, terdapat 3 perbezaan guru bidang kimia dan pendidikan Islam dengan model IGP UPSI. Antaranya adalah atribut penyayang yang mana Cik Raihana mempamerkan sentuhan kasih sayang meliputi kesantunan, prihatin serta menghormati dalam proses mendidik para pelajar. Bukan itu sahaja, beliau juga memiliki atribut adaptif dalam menyesuaikan diri dengan persekitaran baru yang mana kurang dari segi pencapaian internet dan juga kemudahan infrastruktur di kawasan pedalaman. Dari sisi lain, Puan Ranizah pula mempunyai atribut kolaboratif. Hal ini dikuatkan lagi menerusi pengalaman beliau sebagai seorang guru STEM untuk menerapkan kemahiran saintifik dalam pengalaman pembelajaran yang santai dan menyeronokkan menerusi pengajaran teori diikuti dengan membuat eksperimen.
Bagi refleksikan diri pula, tugasan ini membantu saya untuk belajar berurusan dengan pihak luar, terutamanya seseorang yang bergelar insan guru profesional. Sebagai contoh, saya berhubung dengan Cik Rahana melalui aplikasi WhatsApp untuk mengetahui masa lapang beliau untuk diwawancara. Seterusnya, tugasan ini juga mampu untuk memupuk kerjasama dalam kalangan ahli kumpulan kami. Yang ketiga ialah melalui wawancara ini, saya mengetahui ciri-ciri utama yang perlu ada dalam diri seseorang insan yang bakal bergelar pendidik, seperti sanggup membuat pengorbanan dan juga komited terhadap tugasan. Melalui refleksi diri ini, pengalaman yang diperoleh daripada menjalankan wawancara bersama kedua tokoh IGP ini telah memberi saya perspektif dan pengalaman baharu dalam mengendalikan sesi wawancara dengan lancar. Sepanjang tugasan ini juga saya dapat memupuk semangat kerjasama bersama ahli kumpulan dan pengetahuan baru dalam menjadi insan guru profesional menerusi pandangan yang berharga tentang cabaran, pemikiran dan strategi yang kedua IGP gunakan. Saya juga dapat mengambil iktibar dan nasihat daripada mereka untuk menyemai sifat-sifat terpuji seperti berdisiplin dan tajam daya pemikiran supaya kita sebagai guru dapat cepat mengenal pasti masalah dan cakna terhadap perubahan yang berlaku kepada pelajar. Menerusi wawancara bersama tokoh insan guru profesional ini, saya bukan hanya menimba ilmu pengetahuan, bahkan berasa lebih yakin dan bermotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Di sini juga saya mempelajari pelbagai jenis atribut kepribadian yang seharusnya ada dalam diri seorang bakal pendidik. Misalnya, atribut berkemahiran di mana seorang guru seharusnya melengkapkan diri dengan kemahiran dalam bidang ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pada masa yang sama, penekanan dari sikap bertanggungjawab dan disiplin yang tinggi amatlah penting walaupun tugas seorang guru bukan hanya mengajar, bahkan dibebani dengan tugas tambahan. Namun, kita perlu akur dan laksanakannya dengan sebaik mungkin. Akhir sekali, segala nasihat dan dorongan yang diberikan oleh kedua-dua cikgu sedikit sebanyak memberikan saya peluang untuk membentuk nilai-nilai moral dan etika keguruan dalam usaha untuk meningkatkan nilai profesionalisme dalam diri. Tugasan ini telah memberi pengajaran dan peringatan yang mendalam terhadap diri sebagai seorang pelajar yang bakal menjadi guru. Maksudnya, saya perlu membuat persediaan yang cukup mahupun dari segi ilmu dan kemahiran untuk menjadi guru pada masa akan datang. Selain itu, saya juga belajar tentang ciri-ciri kepribadian yang perlu ada dalam diri seorang guru. Sebagai contoh, seorang guru mestilah amanah dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan yang terakhir ialah saya perlu sentiasa memperbaiki diri atau memajukan diri dalam pengetahuan bidang teknologi ataupun ICT kerana teknologi kita akan semakin maju dan ke hadapan. Melalui wawancara yang telah dijalankan, saya telah belajar bahawa bekerja sebagai seorang guru pasti akan melewati cabaran yang banyak sekali. Guru bukan sekadar mengajar di hadapan kelas, namun bekerja untuk membentuk sahsiah, disiplin dan akhlak pelajar. Sebalik semua cabaran itu, saya sebagai seorang bakal guru belajar bahawa walau apapun cabaran yang dihadapi, bekerjalah dengan amanah, bersungguh-sungguh, ikhlas serta prihatin terhadap pelajar. Cikgu Raihana berpesan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Cikgu Raniza turut mengatakan, bakal guru perlulah sentiasa kekalkan pemikiran yang positif sewaktu melakukan pekerjaan. Memikul tanggungjawab sebagai seorang guru perlu diiringi dengan keseronokan dan bukannya bebanan. Saya percaya segala cabaran yang dihadapi, seorang guru akan bertukar menjadi suatu kegembiraan apabila melihat kecemerlangan yang diperolehi oleh anak didiknya. Sepanjang melaksanakan tugasan ini, kami telah mendapat manfaat dan pengalaman berharga serta meningkatkan kemampuan kami dalam mengendali sesi wawancara dengan lancar. Melalui wawancara ini, kami telah mendapat pengalaman yang diperoleh melalui temu bual dengan IGP dalam dua bidang yang berbeza, menerusi pandangan tentang cabaran, pemikiran dan strategi yang mereka gunakan sebagai seorang pendidik. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugasan ini. Seorang guru yang profesional hendaklah mempunyai ilmu dan juga kemahiran, iaitu dalam proses pendidik untuk guru itu mempunyai ilmu, menyampaikan ilmu itu kepada anak-anak murid. Okay? Guru yang berilmu dan berkemahiran akan menimbulkan keyakinan kepada murid untuk mereka menerima ilmu tersebut. Jadi yang pertama cikgu nak sebagai adik-adik ataupun anak-anak yang bakal insan guru profesional ni, yang pertama ialah berusahalah sebaik mungkin, berusaha sebaik mungkin untuk menjadi cikgu yang terbaik di mata pelajar.
macam mana pun kita cuba yang terbaik. Walaupun kita masih belum dinilai yang terbaik oleh pelajar, tapi kita akan cuba buat yang terbaik untuk pelajar.